Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakah fihi mubarakah alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seperti nama di Facebook saya ingin menceritakan perjalanan mimpi saya yang saya berdiam diri sudah begitu lama, kerana saya perlu meyakini pada diri saya terlebih dahulu sebelum saya menyatakan kepada yang lain. Saya ambil masa yang begitu lama kerana saya ingin kepastian tersendiri. Sekiranya apa yang saya sampai ini salah, boleh menyebabkan ketidaksenangan hati pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak gerung juga menyampaikan apa yang mimpi saya kepada orang lain. Tapi saya sudah dapat alamat terakhir yang saya tunggu. Alamat terakhir yang saya tunggu. Satu lagi yang saya rasa saya tunggu. Dan semalam saya sudah dapat apa yang saya tunggu itu melalui hamba Allah yang datang minta tolong dengan saya, dan dia memberi satu petikan. Itu memang yang saya tunggulah. Dan saya percaya mimpi ni bukan untuk saya sahaja, tapi untuk orang lain juga. Saya minta maaflah terlebih dahulu jika mimpi saya ini mengganggu sesiapa atau memberi ancaman pada siapa-siapa. Saya tidak berniat. Mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir dah. Saya pun memberanikan diri bercerita. Saya harap orang lain boleh share supaya boleh memberi manfaat pada orang yang lain. Pada malam 1 hari bulan 11 2019, saya rasa masa tu saya tidur dalam anggaran pukul 12 lebih. Tiba-tiba saya terlelap. Saya fikir mungkin ini mimpi biasa, pasal saya diperlihatkan satu kawasan biasa, kawasan yang biasa, iaitu kawasan Sabah. Tiba-tiba saya melihat keindahan pantai dia, laut dia yang cantik. Tiba-tiba datang satu bom yang besar. Satu bom yang amat besar. Saya pun menjerit, ya Allah. Kuat bom tu. Terlalu kuat bom tu. Jadi saya menjerit tu, saya rasa saya nak terjaga daripada tidur. Apabila saya nak terjaga daripada tidur, saya dengar ada orang cakap dekat telinga saya, paku mimpi dia.
Dan saya faham bahasa tu paku mimpi dia. Jadi apabila dia memperkatakan paku mimpi dia, saya kira saya dipaku mimpi. Saya cuma melihat atau mendengar apa yang orang nak bercerita kepada mimpi saya tadi. Bom datang ke arah situ dengan sebab tipuan emas. Dengan slogan tipuan emas. Saya tidak tahu perkataan tu. Saya pun tidak tahu, tak reti maksud dia apa. Mula-mula dia berkisar dengan negeri Sabah, Sarawak dan termasuk Brunei. Bertalu-talu bomnya. Lama kelamaan sampai ke Semenanjung Malaysia. Oleh kerana sampai ke Semenanjung Malaysia, rakyat di Jakarta pun melihat saudara mereka dibom sedemikian rupa. Mereka pun bergaduh tak tahu bergaduh dengan siapa. Mereka pun hingga pecah darah di Jakarta. Lautan yang saya tengok dalam mimpi saya, pecah darah itu disekelilingi penuh seperti lautan darah di Jakarta. Jakarta, Indonesia. Dari kiri ke kanan ke kiri, tepi-tepi semua penuh dengan darah. Saya tak reti nak memberi maksud yang nyata. Pasal saya sendiri pun tak faham. Lama Malaysia mempertahankan tanah air dengan menahan bom yang besar-besar tadi. Bom dia cukup laju. Lajunya hingga sekelip mata. Dan menjunang jatuh ke tanah Malaysia. Dan huru-hara berlaku di mana-mana. Kesakitan teriakkan di mana-mana. Bergelimpangan mayat merata-rata. Dalam mimpi saya hanya boleh berkata Allah, Allahu Akbar saja. Demi Allah saya tidak menipu. Memberi kegerungan kepada orang lain pun tidak. Lepas tu oleh yang demikian, saya pergi berjumpa dengan abang saya. Saya kata, Jakarta sudah hancur. Dah pecah darah. Ibarat dari kaki tu sejengkal dah. Sejengkal dah darah. Dalamnya, banyaknya darah. Jadi, abang saya kata kita dah kena berundur dah. Berangsur-angsur. Masa kejadian tu, sebelum bom jatuh ke tanah Melayu, dia jatuh ke Jakarta. Dia jatuh ke Thailand. Dia jatuh ke Vietnam, ke Myanmar, ke China, ke Jepun, ke Korea. Bom ini merata-rata. Saya tidak boleh menggambarkan macam mana. Sudah hancur lebur, bomnya amat besar. Dalam mimpi saya hanya menjerit Allahu Akbar itu sahaja. Oleh kerana bom itu merata-rata dan kita membuat pertahanan juga di kawasan Johor, di perairan Pahang, di perairan di Terengganu, Kelantan. Tapi pertahanan kita tidak lama, hanya 2 minggu sahaja. Kita pertahankan 2 minggu saja. Selepas itu bom jatuh ke tanah air kita dengan banyak-banyaknya. Akibat kacau bila bom yang besar jatuh ke tanah air kita, kita kena berundur untuk mencari pemimpin yang sebenar, iaitu Imam Mahdi. Saya tidak boleh menggambarkan bagaimana suasana hiruk-pikuk itu. Saya boleh menyatakan clue di sini ialah pertahanan yang pecah. Pertama dulu ialah di negeri Johor, iaitu dengan terbunuhnya putera mahkota di sana setelah menahan serangan 2 minggu berturut-turut. Setelah itu berangsur negeri-negeri lain pertahanannya pecah. Dan kita kena keluar dari Malaysia menuju mencari Imam Mahdi. Maka membuatlah persiapan kita ramai-ramai dengan menaik kenderaan yang tidak boleh didetek dengan radar. Kerana mereka
mempunyai radar. Sekiranya kita start engine kita, mereka mempunyai haba kita, mereka akan lancarkan bom ke atas kita. Dan kita tidak ada pertahanan apa-apa, hanya doa dan air mata sahaja. Dan masa itu, apabila abang saya kata dah boleh, Abang Jamal saya, dah boleh dah bergerak, maka dalam mimpi saya tu, bergeraklah ramai-ramai dengan berkenderaan. Ada yang naik kuda. Yang berkuda ialah Sultan Mizan. Sultan Mizan berkuda. Saya nampak gambaran dia, dia naik kuda. Dari awal hingga akhir dia naik kuda. Saya duduk kawasan anak-anak, kanak-kanak, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang mengandung, yang sudah tidak larat. Kerja saya mengelak habuk-habuk mereka, memberi makan kepada budak-budak dan jaga. Lama kita meneruskan perjalanan tu. Saya tidak tahu ke negeri mana, ke arah mana. Maksudnya kita daripada Malaysia masuk ke Thailand. Masuk lagi ke mana saya tidak pasti. Pasal saya diberi gambaran yang menjaga peta tadi, iaitu perbincangan dari Sultan Mizan dan juga abang saya Abdul Jamaluddin. Dan dalam pertengahan perjalanan lama, perjalanannya lama, cukup lama, kami berhenti untuk mengambil air kerana sisa air kami, simpanan air kami sudah tidak banyak. Lebih-lebih lagi kawasan yang kanak-kanak yang saya jaga. Saya memberi kata kepada abang saya, kita kena berhenti kat sini, air sudah tidak banyak. Nak ambil air dekat air terjun. Jadi semasa saya pergi mengambil air dengan kenderaan bagaimana saya tidak reti menggambarkan. Saya lama juga nak sampai ke tempat air tadi. Dan saya masukkan air di belakang kenderaan yang ada bekas untuk bubuh air. Dan ada separuh daripada yang lain naik ke atas untuk mandi kerana sudah lama tidak mandi, kata mereka. Kata mereka, kita ni sudah lama tidak mandi. Jadi kami nak mandi dululah, dia kata. Saya pun kata pergilah mandi dulu. Nanti turunlah, lepas mandi kita tak boleh berhenti lama. Sebab serangan ada di merata-rata. Gerila-gerila yang membuat serangan balai bom ni merata-rata. Masa kita dalam perjalanan pun ada orang menyerang kita dan membuat serangan kepada kita. Masa yang kita lalu di Thailand itu seperti padang hangus dah semua. Bom merata-rata. Ada yang join dengan kita dan berjalan sama-sama dengan kita. Mereka bukan bangsa macam kita lah, rakyat mungkin Thailand atau Vietnam atau Myanmar. Mereka itu mengenal Allah Muhammad. Dan masa perjalanan itu, masa tengah ambil air, dah siap saya bubuh semua air dalam bekas. Dan saat saya nak patah balik, nak sampai ke tempat kenderaan ramai-ramai yang duduk dalam tu, bom. Lebih kurang yang amat besar, saya tidak mengerti. Saya kira cukup panjang. Bom itu cukup panjang. Hingga telinga saya tidak mendengar, mata saya rabun, kabus yang tebal. Jadi saya ibarat sudah pening. Dan masa itu saya sedar, saya sedar saya mendukung seorang kanak-kanak. Memang bukan anak saya, tapi mungkin anak orang lain. Sebab anak saya sudah masuk 4 tahun, sudah besar. Tapi yang saya dukung tu kecil, mungkin 2 tahun. Perutnya pecah, kepalanya pecah. Saya bercakap, bangun, suruh bangun. Saya menangis, suruh bangun. Abang saya cakap, lepas budak tu, kita kena tanam budak ni. Kita kena tanam semua jenazah-jenazah ni. Saya tengok selepas di bom tadi, bergelimpangan
mati terbakar, hangus terbakar, hancur lebur. Dan saya sendiri tak tahu anak saya ke mana. Saya tidak boleh membezakan yang mana satu lah. Abang saya kata kuburkan sekali. Dia mengambil budak itu daripada paha saya yang saya pegang dan tanam. Sesudah tanam, kami bergerak naik lagi ke atas. Bergerak naik lagi ke atas hingga sampai satu kawasan. Ada kumpulan yang membawa bendera dengan lambang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berkata, tak payah pergi ke atas lah. Jepun pun sudah hancur, Korea pun sudah hancur, Korea Utara pun sudah hancur, China pun sudah hancur. Kami sahaja yang tersisa. Tak payah naik ke atas lah. Kita turun ke bawah. Nak masuk ke arah ke sana, ke Bangladesh dengan India. Di dalam pertengahan itu, serangan demi serangan, peperangan demi peperangan. Masa itu saya dengan keadaan yang telinganya berdesing kuat, sudah tidak mendengar suara yang jelas, sudah mengangkat senjata dan membunuh sesiapa musuh yang berada di hadapan saya. Saya mencapai apa saja. Sebelum ini saya tidak membunuh. Sebelum ini saya hanya memberi makan pada anak-anak, menjaga orang-orang tua, sama-sama bergerak. Tapi semasa itu mereka semua sudah tiada. Semasa itu mereka semua sudah tiada. Saya sudah memegang senjata. Saya membunuh. Dalam mimpi saya sudah start membunuh. Cukup lama peperangan itu. Cukup lama. Hingga sampai satu kawasan. Saya tidak pasti. Tempat itu berbukit-bukit bukau. Bergunung-gunung ganan. Tapi tidak mempunyai pokok. Satu pokok pun tidak ada. Hanya batu sahaja. Cuacanya cukup sejuk. Cukup sejuk. Masa itu, Sultan Johor pun berkata, kita ni tak tahu berapa lama dah berperang. Mayat orang kita pun sudah banyak dah kita tak tanam, ada di belakang. Kita kena berhenti, yang sakit pun. Ada yang nazak perlu berhenti sekejap lah masuk dia. Tolong share ya. Tolong share. Biar memberi manfaat kepada yang lain. Oleh yang demikian, maka dema dekat situ membuka kemah yang besar, yang berwarna putih kemah. Dan saya pergi ke depan. Saya melihat-lihat dan saya berjumpa dengan abang saya. Saya bercakap, Abang Jamal, anak aku kat mana? Anak aku. Abang Jamal kata, mau pergi ambil ubat sekejap dekat sana. Abang saya menyuruh saya pergi ambil ubat. Kawasan itu kawasan peperangan. Jadi, apabila saya pergi mengambil ubat, berlaku serangan dan saya masih lagi membuat serangan. Dan tempat yang saya pergi mengambil ubat, setelah saya dapat mengambil ubat, saya patah balik dan berlaku serangan lagi. Dan saya datang kepada abang saya yang sedang menjahit orang yang luka-luka. Saya pun bercakap, Abang Jamal, anak aku mana? Abang saya bercakap lagi satu kali, kau pergi belakang sana, pergi ambil ubat aku sekali lagi. Saya pergi lagi, dah berlaku serangan lagi. Berlaku serangan yang bertalu-talu. Saya lalu dan saya memang terluka.
Dan di belakang saya, yang menurut saya tanpa bertoleh, iaitu Putera Mahkota Selangor dan Putera Mahkota Brunei. Dan saya lalu sambil membuat serangan. Dan saya pergi lagi kepada abang saya. Lama situasi itu berlaku. Saya sampai kepada abang saya bagi ubat. Saya pun berkata kepada abang saya, "Bang, anak aku mana?" Abang saya pun cakap, "Bapa mu tanya aku. Mu tahu dah anak aku pun masih kecil lagi. Tak pandai berjalan lagi. Mu ingat tak anak aku?" Saya kata, "Ya, ingat. Aku jaga hari tu. Aku jaga, aku lap tangan dia dengan air. Lepas tu mu ingat tak apa berlaku?" Tiba-tiba saya rasa macam baru sedar. Sebenarnya saat masa bom besar hari tu. Masa sebelum saya sampai tempat tu. Dan oleh yang demikian, abang saya cakap, "Dek, mu tengok gunung tu paling tinggi." Saya kata, "Ya, mu panjat gunung tu lah, dek." Masa tu abang saya terus menjahit luka-luka besar orang lain. Saya pun ulang, "Kena panjat gunung tu ke bang?" "Ya, mu panjat gunung tu. Nanti selesai aku jahit ni, aku naik," dia cakap. Masa tu hiruk-piruk debu merata-rata. Bunyi letupan di mana-mana. Tidak lama saya termenung memandang ke arah depan. Saya melihat kembar saya dengan kawan-kawan laki-laki dia. Dia kata, "Kak, aku gerak dulu, Kak. Kereta aku bagus, Kak. Zionis tak boleh nak detect aku." Dia yang memegang senjata yang besar. Senjata diletak di atas kereta untuk menembak amat besar. Panjangnya panjang. Lebih barangkali 2 meter. Dia kata, "Kak, jangan risau. Aku gerak dulu." Masa itu, saya pun melihat abang saya masa saya ulang alik tadi. Abang saya Muhammad Asri memegang tukul yang besar menghentam musuh-musuh hingga pecah kepala musuh. Saya juga melihat pak sepupu saya, Zulkifli, membuat serangan dengan panah. Bukan satu panah, dia panah. Sudah 3 panah sekali panah. Dan apabila adik kembar saya bercakap, "Kami gerak dulu, Kak. Kami gerak dulu." Saya bercakap, tidak mengiyakan, cuma memandang jauh. Dia terus ke hadapan, ke atas. Saya memandang sebelah sini, gunung yang abang saya maksudkan. Dan adik kembar saya berlalu pergi dengan kenderaan itu. Maksudnya dia pergi lagi kawasan baru peperangan. Dan saya naik panjat gunung itu agak lama juga. Saya tidak tahu berapa lama. Saya naik, saya lihat bendera yang cukup banyak. Ada yang sudah koyak rabak. Ada berdebu tebal, ada dah lusuh benar. Allah menggambarkan kepada saya, pakaian saya sudah lusuh. Bukan macam ini. Sudah lusuh berkain tebal. Rambut saya pendek. Dan rambut saya itu sudah
sudah berdebu dan keras. Macam itu Allah menggambarkan situasi saya. Dan apabila saya sampai ke puncak, saya tengok lebih kurang anggaran pukul 4 petang macam itulah. Saya tengok sekeliling puncak tak ada apa-apa kosong, hanya batu besar, batu kecil. Dan saya tengok bendera-bendera yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya duduk di atas batu. Putera Mahkota Selangor bercakap kepada saya. Dia bercakap kepada saya. Dia kata, Kak Ratu, kita sudah terkepung. Saya cakap, nak buat macam mana? Ini dah Allah tetapkan pada kita. Masa tu saya tengok sudah pukul 5. Anggaran pukul 5 matahari tak turun ke bawah lagi. Masih saya terkial-kial ke atas melihat gunung yang saya panjat itu gunung yang paling tinggi. Di bawah-bawah gunung yang kecil-kecil. Dan saya boleh nampak kemah pesakit. Saya pun cakap dengan adik tadi, saya biasakan diri dia panggil adik. Saya cakap, galilah, gali gunung. Dalam tengah-tengah mereka menggali gunung, saya tak tahu berapa lama. Matahari nak turun ke bawah dah. Saya memandang dari atas gunung, matahari nak turun ke bawah. Dari maksud gunung ke arah sana, dia nak turun ke bawah. Maksudnya pukul 7 macam tu lah. Kalau ikutkan pada masa yang ada pada matahari tadi saya kira. Dengan tidak lama, jauh ke depan, saya tengok bom jatuh yang amat besar. Saya tidak tahu bom apa. Saya tidak boleh kata itu adakah bom nuklear ataupun bom atom ataupun bom apa-apa, saya tidak tahu. Kerana saya tidak belajar tentang bom itu. Dan apabila saat bom nak menghala ke saya hanya mengangkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusan hamba-Mu semua ini, kami semua ini. Di akhirat-Mu nanti. Dan bom itu datang kepada kami. Maka saya tidak tahu dah. Tak lama saya sedar. Saya sedar di kawasan gelap gelita. Masa saya sedar di kawasan gelap gelita, saya tidak pasti apa itu. Kawasan mana. Saya cuma mendengar orang yang di kanan kiri saya berkata, jalan, jalan. Saya cakap, tak boleh, gelap. Dia cakap, minta maaf. Saya cakap tak boleh, gelap. Tak boleh gelap. Lepas tu dia pun bercakap, jalan saja, jalan saja. Saya kata tak boleh gelap, saya takut. Saya pun tak tahu dekat mana. Saya kata gelap, saya takut. Tak apa, kami pimpin, dia cakap. Tak boleh jalan saya ni, saya cakap. Saya tak boleh jalan. Jalan, hentak-hentak kakimu. Apabila saya hentak-hentak, keluar cahaya dari bawah kaki saya. Hentak lagi. Saya hentak keluar cahaya. Jadi saya rasa seronok. Dia pun cakap, jalan lagi, jalan. Saya jalan. Saya jalan-jalan sambil saya hentak-hentak kaki. Barulah saya pandang ke belakang. Oh, ada orang ramai kat belakang saya cakap. Ya, kalau kamu tak jalan, macam mana dia orang nak dapat cahaya, dia cakap. Oh, saya pun jalan-jalan. Makin saya jalan, saya mendengar riuh rendah. Hingar-bingar. Saya kata, bunyi apa tu? Makin lama hati saya makin susah. Bunyi apa tu? Saya tak puas hati, saya stop berjalan. Dia kata, jalan saja, jalan. Jalan saja. Saya kata, tak boleh jalan.
Bunyi apa hingga binga tu jatuh sayup ke bawah, jatuh sayup ke bawah. Siapa jerit-jerit tu? Ni benda apa yang saya pijak ni? Tak apa, nanti kamu tahulah. Tak boleh. Kalau macam tu bagi saya cahaya, lampu. Dia kata kalau kamu mahu cahaya minta dengan Allah. Lepas tu saya pun cakap, ya Allah, saya nak cahaya. Lama sikit, cahaya pun ada. Apabila cahaya ada, saya jatuh ke bawah. Saya tak boleh bangun. Betapa tingginya, dalamnya, beraung, berasap dari bawah saya tengok tu, berasap, beralung, berasap. Asap dia tu pun saya dah takut dah. Saya cakap, saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh jalan, saya takut. Saya jerit-jerit, ya Allah, saya tak boleh jalan, saya takut. Allah, Allah, saya cakap, saya tak boleh jalan. Pengiring saya cakap, pengiring saya 4 orang. Kanan 2, kiri 2. Dia cakap jalan. Saya kata tak boleh. Dia apa angkat saya. Dia angkat. Angkat macam mana saya tak reti nak menggambarkan. Kerana emosi saya teruk. Lama. Masa duduk dekat atas dapat cahaya tu, saya dengar suara kembar saya bercakap macam ni. Tapi sayup jauh. Tapi saya dengar suara dia. Dia bercerita tentang dia bunuh berapa ramai orang. Saya sendiri pun rasa macam, walaupun takut, rasa terhibur. Tiba duduk sekejap, hilang suara dia. Tapi saya masih takut. Tak boleh berjalan. Dia kata tak apa. Kamu tak jatuh. Jalan saja. Saya pun jalan. Jalan-jalan saya tengok orang yang depan tu jatuh. Saya kata dia jatuh ke mana? Dia jatuh ke mana dia? Dia orang tu jatuh ke mana? Jatuh. Ramai. Diseret, putus kepala, pecah kepala. Ditenyih muka ke tempat yang jatuh tadi. Dia tenyih, hancur lebur muka. Dia tarik sampai putus, sambung balik. Kaki dia tarik sampai putus, sambung balik. Saya kata, dia orang tu jatuh ke mana? Sampai koyak rabak macam tu badan manusia. Dia kata, kamu jalan saja. Kamu jalan. Saya kata, tak boleh ke saya tolong dia? Tak apa, kamu jalan dulu. Saya pun jalan. Lama juga saya jalan. Lepas tu, saya dah tak tahan dah. Depan saya tu tak tahu berapa ramai dah ditarik jatuh. Saya dah susah hati. Saya pun stop, berhenti. Saya cakap, saya tak nak jalan. Depan saya dah berapa kali jatuh. Entah sekejap lagi saya kena tarik jatuh. Dia kata, kamu tak jatuh, kamu jalan saja. Saya kata, saya takut. Jalan. Saya kata, saya tak boleh jalan, saya takut. Tak jatuh, jalan saja. Saya kata, tak boleh jalan. Lepas tu, saya dengar suara abang saya kat belakang. Apabila saya toleh, belakang saya tadi ada putera Mahkota Selangor, nombor 2 putera Mahkota Brunei, nombor 3 Sultan Mizan, nombor 4 Presiden Chechnya, nombor 5 Sultan Johor, nombor 6 Ustaz Zakir Naik, nombor 7 Sultan Kelantan, nombor 8 baru abang saya. Saya cakap, abang saya cakap ganti saya lah. Adik saya tu takut. Saya abang dia. Tak apalah kalau saya jatuh dulu pun. Itu abang saya cakap dengan saya. Saya cakap, saya tak berani. Saya dah tak berani. Abang saya cakap ganti saya. Tapi malaikat pengiring tu cakap, tak boleh. Ini tugas dia. Ini kerja dia. Ini tugas dia. Ini cara dia dah. Ini hak dia dah. Ini Tuhan dah atur untuk dia dah. Tak boleh tukar dengan orang lain. Maka nak tak nak, saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya cakap, tak boleh ke saya nak menolong dia orang yang jatuh ni dari depan saya ni? Tak boleh ke? Lepas tu, dia pun cakap, mohon dah dengan Allah. Saya pun mohon dengan Allah. Saya cakap, ya Allah, saya nak tolong orang daripada ditarik jatuh ke bawah. Lepas tu tiba-tiba saya mendengar satu suara. Setakat yang mana aku izinkan. Lepas tu tiba-tiba masa di hadapan saya tu nak jatuh, saya boleh sambut dia, tarik naik ke atas. Oh, saya seronok lah. Saya rasa seronok. Dan yang mana di hadapan saya nak dijatuhkan tadi, saya tarik juga naik. Rupa-rupanya saya boleh berlari dengan secepat kilat. Boleh tarik dia orang. Tapi kegembiraan saya tu tidak lama. Tidak lama kegembiraan saya. Sekejap saja, hanya 40 orang sahaja. Yang saya tarik itu semua adalah wanita. Dan apabila saya tarik mereka,
malaikat sisihkan sebelah kanan dan dia kena tunggu kami jalan dulu. Lepas kami jalan dulu, barulah mereka sambung balik jalan. Lepas tu, saya pun berjalan dengan perasaan yang sedih lah. Saya tengok semua di hadapan saya tadi ditarik jatuh. Ditarik muka, ditarik tangan, ditarik lengan, ditarik kaki. Jatuh. Walaupun saya menjerit-jerit nak tahan tak boleh. Tak boleh pegang. Allah tak izinkan pegang. Lama saya berjalan. Lama. Tiba-tiba saya sampai satu gerbang pintu besar. Menyala-nyala warna merah. Macam mengeluarkan satu asap. Saya cakap, pintu apa tu? Dia kata, ni pintu neraka. Pintu neraka Allah. Aku tak nak masuk. Aku takut jatuh dalam neraka. Dia kata tak jatuh. Semua manusia kena lalu. Dia cakap. Aku takut. Tadi pun kami dah jalan dah lama dah. Ini nak masuk dalam neraka lagi. Tak berapa lama nak jalan. Saya tanya dah berapa lama dah saya jalan dekat atas sirah Allah. Dia cakap, dekat atas sirah Allah. Kalau dia ikutkan, seperti kamu nak ambil anak kamu sekolah. Saya cakap, tahu-tahu pula dia nak ambil anak aku sekolah macam mana. Anak saya pergi sekolah pukul 7.30. Balik pukul 12.30 hari. Lebih kurang macam itulah dia cakap. Jadi saya pun tak nak kena jalan juga di atas batas neraka Allah. Dalam neraka Allah. Tapi malaikat pengirim bagi jaminan tidak akan dijatuhkan. Kalau nak jatuh dari tadi lagi dia cakap jatuh. Dia kata, aku ni malaikatmu yang mengirimmu. Darimu duduk di dunia. Hinggalah kamu duduk atas batas Allah. Atas sirah Allah. Hingga ke batas neraka Allah. Hinggalah kamu masuk ke atas tangga syurga Allah. Lepas tu saya kata, kalau macam tu tak apalah. Saya masuk. Okay. Oleh kerana saya pun berjalan dalam neraka Allah. Saya tengok cermin. Batas tadi cantik. Tapi dia batas neraka. Dia cantik dia lain. Batas atas sirat dia cantik dia lain. Lepas tu saya berjalan-jalan. Saya tengoklah orang kena bakar. Itu bahagian atas. Ini saya jalan dari bawah. Saya kata tempat apa tu? Dia kata itu neraka paling bawah. Kena lalu ke? Tak apa lalu bahagian atas dia kata. Saya nak lalu bahagian atas saya takutlah. Dia punya bunyi suara dia tu raung-raung. Saya tak tahu macam mana nak menggambarkan. Minta maaflah kalau salah. Lepas tu saya cakap, saya pun naik. Saya tengok ramai orang lelaki. Seperti air hujan dia simbah. Disimbah seperti air neraka tu. Api neraka tu seperti air hujan jatuh pada mereka. Saya kata, ya Allah, azabnya. Macam mana saya nak tolong dia? Kata malaikat, kamu tak boleh tolong dia. Tu memang ditentukan dia dah. Ditentukan ke atas dia dah. Kamu tak boleh tolong dia. Saya minta maaf lah kalau story saya ni memberi bahasa yang pelik. Pasal saya tidak boleh menggambarkan bahasa sebenar, situasi sebenar, apa yang saya dah lihat. Tidak sama perkataan manusia macam saya yang serba kekurangan tadi. Nak menggambarkan situasi sebenar, ya Allah, perlihatkan pada saya. Saya minta maaf. Itu kekurangan saya. Saya sambung. Oleh yang demikian, masa saya lalu tu, saya kata ini kawasan apa? Aku bagi tahu kau lah pasal kau tak berapa cerdik. Ini anggaplah lorong 40. Dia cakap. Lorong 40. Lorong 40. Saya pun meneruskan perjalanan. Ini lorong apa? Lorong 39. Allah, semuanya perempuan dalam tu. Semuanya perempuan. Naik lagi 38. Semuanya perempuan juga. Saya dah tak tahan dah. Saya menangis merayu. Nak sambut mereka keluar dari situ. Malaikat kata tak boleh. Kamu tak boleh keluarkan dia. Allah tak izinkan. Pahala mu tarik dah atas sirat tadi. Dah habis dah. Tak boleh. Saya kata saya nak tarik juga. Saya menangis. Abang saya pun cakap, Dek, jalanlah. Berapa lama nak duduk dalam neraka ni? Dia cakap.
Berapa lama ni duduk atas batas dan neraka ni, jalanlah kami. Kami nak tak sabar nak masuk syurga ni, dia cakap. Lepas tu saya pun cakap, tak boleh, kesian. Saya duduk menjerit-jerit Allah, Allah, Allah dalam tu, nak tarik orang, tak lepas. Memang tak lepas. Saya pun cakap, ni tak boleh jadi ni. Saya kena berjumpa dengan Allah. Saya pun tanya malaikat pengiring tadi. Saya tanya, malaikat, boleh ke saya ni nak jumpa dengan Allah? Saya tahu saya banyak dosa. Alhamdulillah lah saya tidak dimasukkan dalam neraka, tidak ditarik atas sirat Allah. Tapi saya nak berjumpa juga dengan Allah. Walaupun dalam keadaan hina saya ni, saya nak minta lah keluarkan umat Nabi Muhammad dari neraka. Dia kata, kamu boleh cuba try berjumpa. Boleh cuba. Saya boleh bawa kamu. Lepas tu, saya pun berlari dengan secepat kilat lah. Saya berlari secepat kilat. Secepat kilat sangat-sangat. Dan saya tak sedar, memang tak ada siapa-siapa belakang saya. Jadi apabila masa saya nak sampai tadi, ini saya tak payah bercerita lah. Dalam tu ada yang saya kenal. Saya tak payah bercerita. Mereka memanggil-manggil saya, memanggil-manggil saya. Saya capai tangan, tak boleh. Saya menangis, teriak. Tak boleh. Allah, Allah, tolonglah Allah. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh capai pun. Memang tak boleh capai. Bayangkan saya terjun dalam tu nak ambil pun tak boleh. Api tadi bertukar jadi warna apa, terbuang saya atas batas balik. Jadi memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Walaupun saya teriak menangis tak boleh. Itu masa tu saya tengok lima orang besar-besar. Saya tak tahu siapa. Saya pun tak tanya malaikat pengiring dia siapa. Kerja dia pegang batang kayu ke apa ke. Minta maaf, dia bukan batang kayu. Bahasa tu salah. Sesuatu benda yang besar juga. Benda yang dia pegang, dia hempuk-hempuk atas kepala orang. Pecah-pecah orang kepala. Dia hempuk-hempuk dada orang. Tembus-tembus dada orang. Jadi balik. Hempuk lagi, jadi balik. 5 orang dalam tu. Muka dia garang-garang. Dia tengok saya pun, dia tengok dengan kasar. Tak tahulah kasar macam mana, saya tak boleh nak gambar. Saya gerung tengok dia. Lepas tu, akhirnya saya berjalan dengan perlahan. Sampailah di pintu gerbang neraka Allah. Saya tengok ada satu orang duduk kat depan tu. Saya tengok dia, tinggi dia. Lepas tu di hadapan saya tu ada masyar. Masyar yang amat besar. Saya tak boleh nak bayangkan. Apabila saya pandang ke belakang, tak ada siapa-siapa belakang saya. Saya pun cakap dengan malaikat pengiring tadi. Mana yang abang-abang saya, adik-adik belakang saya tadi? Kamu laju sangat. Dia orang tak boleh laju seperti kamu. Kamu tunggulah dulu kat sini. Saya kata, berapa lama? Dalam 1 jam lebih, dia cakap. Saya pun tunggu. Sambil-sambil saya pandang di masyar. Saya pandang, saya tengok. Ada yang saya kenal tu ada dekat masyar. Bahagian hadapan ini orang tinggi-tinggi. Bukan orang macam kita, orang tinggi-tinggi. Di hadapan, manusia yang tinggi-tinggi. Lepas tu barulah berangsur rendah-rendah hingga hujung sekali bahagian kanan. Barulah saya tengok manusia macam kita. Manusia macam kita. Dan saya kenal bahagian hadapan sekali. Dan saya tengok dan saya kenal siapa yang duduk di hadapan. Saya tengok. Dan saya nampak malaikat lain buka buku dan membacakan kepada mereka dengan pertanyaan begini. Kekayaan kamu atas ke mana? Kekayaan kamu atas ke mana? Jadi, masa kamu atas ke mana? Lepas tu, orang yang suka bercakap tentang agama, orang yang suka bercerita tentang agama, mempersenda-sendakan agama, memperolok-olokkan agama, mempermainkan, membuat ayat-ayat di kepala, membuat reka-rekaan di kepala, suka-suka hati dia akan bertanya macam ni. Masih ada lidah kamu kah mempermainkan ayat-ayat aku? Jadi saya dengar pasal saya tunggu demo ni nak sampai ke pintu gerbang ni lama. 1 jam lebih. Saya tengok. Dan saya tengok juga telaga Rasulullah. Saya tengok. Saya diperlihatkan. Saya tengok dan saya tahu siapa yang duduk di telaga tu. Saya tahu. Dan saya tahu juga kawasan di belakang itu umat Nabi Muhammad yang rendah-rendah macam kita lah. Jadi saya tengok saja. Saya tengok aja. Memang ramai. Masyar tu
besar sangat, luas, maha luas, tak tahu nak cerita. Itu sajalah yang saya boleh nyatakan. Tapi semoleknya saya nak bagi nasihat dekat sini lah. Apa pun perbezaan politik kita, memaafkanlah. Apapun kesalahan kita atas muka bumi ni, memaafkanlah. Kerana apabila kamu berdendam, masa di mahsyar nanti, kamulah orang yang paling susah sekali. Kerana apa? Kamu akan dipanggil, kamu akan disoal. Maka lebih baiklah kamu memaafkan. Jangan buat sikap tak baik, jangan ada akhlak tak baik. Bertaubatlah, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan orang. Sekiranya kamu ada mengambil hak orang dan perlu memulangkan, kamu pulangkan. Buatlah. Lepas tu, masa saya tunggu 1 jam lebih tu, saya perhati juga. Lorong sebelah sini, lain. Lorong di hadapan itu ada syurga Allah. Cahaya dia beralung-alung. Macam waktu pagi tu, itu sikit. Adalah ibis-ibis sikit. Beralung-alung, wanginya, berseri-serinya. Dan di hadapan itu, ada satu makhluk Allah Ta'ala. Saya tidak kenal dia masa tu. Saya tengok saja dia sedang sujud. Dia sedang sujud di hadapan pintu syurga Allah. Dia sedang sujud. Lepas tu saya tengok, dah lama dah saya duk pandang sana, saya duk pandang sini, saya duk tengok sana. Matahari tu di Masya Allah, 1 jengkal aja. 1 jengkal aja. Tak kurang. 1 jengkal atas kepala. Panas tu tak payah cerita lah, memang panas. Walaupun saya tak rasa panas dia, tapi saya boleh rasa penderitaan orang kat dalam tu, kat bawah tu. Memang panas. Memang panas. Demi Allah, memang panas. Lepas tu, apabila mereka ni sampai kepada saya di hadapan pintu neraka Allah, saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya pun tengok orang yang tengah sujud itu. Saya pun rasa macam iri hati. Saya ada 4 orang sahaja. Kiri kanan kiri saya ni, kanan dengan kiri saya ni, 2-2. 4 orang sahaja. Sedangkan orang yang tengah sujud tu, berbelas-belas orang. Asisten dia. Seperti saya asisten dia, tapi ramai. Berbelas-belas. Banyaklah kira, banyak. Saya tiba-tiba rasa perasaan cemburu tu. Saya kata, ramai betul pengiring dia, sedangkan saya cuma 4 orang. Apabila sampai di pintu syurga, kena naik tangga. Apabila saya naik tangga perlahan-lahan, yang mana ikut belakang saya pun naik juga. Tiba-tiba saya dengar perkataan, Mek. Saya pun pandang. Oh, arwah abah saya rupanya. Abah saya kata, Mek, tempat abah seronok, Mek. Taman luas, makanan sedap, buah-buahan segar. Mai tempat abah. Saya kata tak boleh, nak pergi jumpa Allah. Ramai lagi dalam neraka yang kita kenal, nak keluar kan. Lah biarlah, Mek. Itu hak dia. Di atas muka bumi itu pilihan dia. Tak boleh abah. Saya kata, panas neraka tu. Tak boleh. Saya kena naik juga. Abah kata, tak apa. Macam ni. Sudah selesai. Nanti turun tempat abah lah. Tempat abah seronok. Mek. Dia cakap, anak-anak Mek ada dengan datuk kita. Siapa? Itulah tahayat akhir tu, Nabi Ibrahim AS. Oh, saya cakap, Nabi Ibrahim duk riba. Tiba-tiba saya pandang. Betul, anak saya yang paling kecil tadi, Nazarif, duduk atas riba. Dan saya rasa macam perasaan saya tu, segarlah, hilanglah perasaan saya di mana anak aku tadi tu. Rasa macam hilang. Rasa lega. Dan abah saya pun ada. Jadi saya rasa macam lega. Lepas tu abah saya pun cakap, kalau nak datang tempat abah, datang tunggu tempat abah ya. Dia cakap. Abah saya berlari macam seorang kanak-kanak kegirangan dapat pergi taman. Saya berasa Allah seronoknya abah aku. Saya cakap. Saya pun naik lagi. Apabila saya naik ke tingkat 2, saya melihat susuk tubuh yang saya rindu selama ini, iaitu arwah pak ayah saya. Di samping dia, saya tidak pasti siapa. Tapi saya melihat senyuman dia, gigi dia, lawa lah. Memang dia, memang lawa. Dan
arwah tok ayah saya memandang saya, pandang saja. Saya pun kira saya pandang juga sambil kaki saya melangkah naik ke atas. Apabila itu yang tingkat 6 abah saya, tingkat 5 itu arwah tok ayah saya. Lepas tu saya naik lagi ke tingkat 4. Kaki saya tiba-tiba saya dengar suara hiruk-piruk yang pegang senjata lama-lama. Macam pedang yang ada pegang macam ni. Macam-macam lah. Macam orang zaman dulu berperang macam mana. Macam tu. Dia pun cakap macam ni. Saya dengar dalam ramai-ramai. Dan saya boleh faham bahasa tu. Dia cakap, inilah bukti kemenangan dia dahulu. Inilah bukti dia. Dia pun dah hurih-hurih. Seronok lah. Biar maksudnya seronok. Suasana tu seronok. Lepas tu, saya pun rasa, wah, bagus lah. Dalam keadaan saya sedih tadi, saya naik. Jadi saya rasa seronok, terhibur. Saya naik lagi ke tingkat 3. Perjalanan saya ke tingkat 3. Saya tengok satu meja yang besar. Manusia pun besar-besar. Besar-besar. Dia punya rangka dia besar-besar. Bukan rangka macam kita. Rangka besar-besar. Saya tengok. Saya kata, siapa lah besar-besarnya? Tapi saya pasti, saya boleh fikir dah pasal saya duduk di masyar, di depan hadapan masyar tadi, saya dah tengok dah rangka-rangka besar. Saya fikir ni mungkin kaum Nabi Adam. Saya cakap dalam hati saya. Tapi kawasan mereka tu ada meja dan ada ramai orang lah yang duduk. Tapi kepala dia tunduk. Tak angkat kepala dia, tak angkat. Tunduk aja. Jadi, saya memberani tengok lama. Apabila saya perhatikan, saya tengok ada orang berdiri. Di hujung sana, di hadapan sana, ada satu print gambar. Print gambar satu orang. Satu orang print gambar. Print gambar ni, dalam gambar tu macam saya pernah tengok wajah itu. Tapi saya rasa macam wajah saya. Tapi saya tak tahu di hadapan orang yang melihat wajah. Orang yang melihat tadi dia senyum-senyum, ketawa-ketawa melihat gambar, print gambar tadi. Lepas tu saya teruskan naik lagi. Saya teruskan naik lagi ke tingkat 2. Saya tengok satu manusia yang munda-mandi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi saya nak ceritanya, dia pergi mari. Susah hatinya dia. Saya cakap, siapa dia ni? Pergi mai macam ni. Macam dia susah hati lah. Saya pun cakap, lepas tu kata malaikat pengiring, kita ni nak sampai dah ni. Nak sampai kat mana? Tanpa Allah lah, dia cakap. Saya pun baru rasa menggigil. Kaki saya tu menggigil ketar-ketar. Saya cakap, saya takut tapi saya nak juga minta. Kamu kena kuat lah, kena yakin lah, dia cakap. Saya pun naik lah. Naik sampai ke atas. Malaikat pengiring ajam bagi salam. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Saya pun bagi salam. Apabila bagi salam, tak lama, saya pun bercerita lah. Saya ni naik tujuannya nak masuk, nak keluarkan orang-orang yang saya kenal dari neraka, nak pergi ke syurga. Tiba-tiba, tak lama saya mendengar laungan suara. Suara dia lebih kurang berbunyi macam ni. Minta maaf lah kalau salah, pasal saya pun manusia biasa. Itulah selayak-layaknya orang yang mempermainkan ayat-ayat aku. Itu bahasa yang saya dengar. Bergema. Bahasa tu keluar tu, dekat atas tu pun bergegar-gegar sikit. Saya pun takut lah. Malaikat tadi sujud. Subhanallah. Saya pun ditarik suruh sujud. Dan berzikir sekali. Lama berzikirnya. Saya pun sujud lama berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama, memang lama. Memang lama. Lama tu saya rasa, berapa lama ni nak sujud? Duduk berzikir kan? Dah berapa lama demo tu kat bawah kena bakar dengan api neraka.
Tiba-tiba saya pandang ke kanan, saya tengok satu pokok. Cantik pokok dia. Yalah, saya manusia, saya mesti pandang macam tu. Jadi saya tengok pokok tu memang lawa lah, memang lawa. Ada 7-8 orang berlari-lari, entah siapa saya tak tahu. Lepas tu tiba-tiba saya sambunglah berzikir balik sebab ditarik oleh malaikat pengiring. So saya sambung berzikir. Saya pun sambung-sambung lama tu. Tiba-tiba malaikat pun bangun. Saya pun bangun ikut sekali. Tiba-tiba saya tengok ada satu anggota, saya tak tahulah macam mana. Minta maaf lah kalau salah orang-orang alim dalam Malaysia ni. Kalau tutur kata saya ni salah. Ada satu anggota datang kepada saya. Lepas tu malaikat tadi dia macam merendahkan badan dia. Macam merendahkan badan dia macam ni. Macam ni. Dia bagi seolah-olah bagi salam dan saya ikut sekali. Dan angkat naik kepala. Lepas tu saya pun cakaplah, ya Allah, ramai saudara mara saya yang saya kenal ada dekat dalam neraka Allah. Saya nak keluarkan mereka. Lepas tu dia pun cakap, kamu layak ni tengok dosa kamu. Tiba-tiba saya menampak dosa saya atas dunia ni. Saya pun menangislah, teriak-teriak, menangis. Lepas tu saya minta ampun lah. Saya cakap, memang saya banyak dosa. Tapi neraka Allah tu untuk kami. Kami ni kecil, bukan besar. Kecil. Kami juga tak ada Nabi, tak ada Rasul. Rasul yang last pun Nabi Muhammad SAW yang paling akhir. Kami dah lama tak tengok dia. Tapi kami ucap juga Muhammad Allah, Muhammad Allah. Lepas tu lama diam. Malaikat tadi dia berzikir saja. Lepas tu saya menangis lah. Saya kata, ampunkanlah saya ya Allah. Saya nak keluarkan saudara mara saya tu. Tapi malaikat kata pahala saya tu dah tak ada dah. Dah tak banyak dah. Sikit sangat dah. Tak layak lah nak keluarkan mereka. Lepas tu malaikat kata, Allah kata dekat saya, kamu nampak tak yang sujud tu? Dekat depan tu. Nampak? Ramai orang sekeliling dia. Ramai malaikat. Dia kekasih aku. Dia jujur, amanah, tak boleh patonah. Tak macam kamu, penuh dengan dosa dia. Dia tu takkan angkat dahi dia. Selagi umat dia tu, aku tak ampunkan dia. Sujud depan tu. Lepas tu, saya cakap lah. Saya bukan nak keluar semua. Saya nak keluarkan yang mana saya kenal. Pasal saya tak sampai hati, ya Allah. Saya tak sampai hati. Tolonglah, ya Allah. Lepas tu, dia cakap boleh. Dengan satu syarat. Sekiranya kamu dapat menyentuh bahu. Dapat menyentuh bahu orang yang sujud tu. Saya izinkan. Dia cakap. Saya kata boleh. Saya turun dan saya peganglah bahu. Saya cakap. Okey. Saya kata. Saya pun tengok dari tangga atas sampai ke bawah. Saya yakin pasal saya boleh lari dengan laju. Pasal dalam neraka tu saya kena tunggu orang. Saya rasa saya yakin lah. Sebab saya pun tak cerdik juga. Minta maaf lah kalau apa yang saya cerita ni macam tak logik akal. Saya yakin. Saya kata boleh. Lepas tu saya pun tunggu berlari. Dung. Sampai ke bawah. Pintu syurga ditutup. Saya kata pintu ditutup. Saya naik balik. Saya kata ya Allah. Saya turun tadi pintu syurga tutup. Dia kata turun lagi. Saya pun turun lagi. Tutup lagi. Saya naik lagi. Saya kata ya Allah. Jangan main-mainkan saya ya Allah. Saya ni penat. Saya dah turun. Ya. Kamu tak laju. Laju lagi dia cakap. Saya pun turun lagi. Pintu tutup lagi. Saya pun naik lagi. Ya Allah. Pintu tutup lagi. Laju lagi. Lepas tu saya turun lagi. Lepas tu tutup lagi. Saya tak tahu berapa lama.
Saya naik, Allah dah tak ada. Yang ada malaikat pengiring. Malaikat pengiring kata, Allah kata, turun lagi dengan laju. Saya kata, saya turun lagi. Tak tahu berapa lama. Tak tahu berapa lama. Rasa nak menangis, rasa nak apa semua. Tak tahu. Saya tak pandang orang yang di sebelah. Masa saya naik di sebelah kanan. Kalau masa saya turun jadi sebelah kiri. Saya tak pandang mereka. Sebelum ni saya pandang satu persatu. Ni saya tak pandang. Pasal saya duduk naik turun, tak tahu berapa lama. Saya berhenti kat tengah, saya rasa macam dahaga. Tiba-tiba, bidadari bawa segelas air kepada saya. Nak bagi air, nak bagi minum air. Saya cakap, saya ni tak pas lagi ujian saya, bidadari. Saya nak keluarkan saudara mara saya. Tak pas lagi saya ni. Macam mana saya nak minum air? Tiba-tiba hilang dia. Bawa sekali dengan air tadi. Saya pun naik ke atas. Saya naik ke atas dengan keadaan marah. Saya kata, malaikat, kau mainkan aku. Kau mainkan aku. Aku turun naik, kau tutup pintu. Aku main turun naik, kau tutup pintu. Saya marah lah. Saya marah sebab saya tak tahan dah. Dah lama sangat saya turun naik. Tinggi tu. Dari tingkat ke bawah, naik 6, naik 5, naik 4, naik 3, naik 2, lepas tu baru sampai 1. Lepas tu malaikat kata, tak apa kau naik, kau turun je. Tak ada, saya cakap. Sekali ni, kalau tak boleh, tak bagi aku sentuh bahu orang yang sujud tu, aku nak pergi kat pokok tu, aku nak pergi goncang-goncang pokok tu. Saya cakap macam tu. Aku ambil daun dia, aku koyak. Lepas tu malaikat tengok aja saya. Malaikat tengok. Saya pun tengok. Tiba-tiba saya tengok ada satu anggota. Saya kata, masuk balik dah. Dia kata, saya pun pegang. Malaikat kata, kamu tak boleh pegangnya. Saya kata, kenapa pula? Saya ni nak minta tolong. Nak keluar kan? Maaf, kalau apa yang saya cakap ni mengelirukan orang lain. Ini realiti. Ini mimpi saya. Perjalanan mimpi saya. Ini realiti saya. Dengar baik-baik. Saya bukan nak menghina, memelik-melikkan orang lain. Ini mimpi saya. Saya cakap, ini saya ni tahu berdosa. Tapi saya nak keluar juga. Panas sangat tak sesuai dengan kami. Kami hidup zaman kami tak kenal Rasulullah. Beribu-ribu tahun tak kenal, saya cakap. Tak adil macam ni, tak adil. Tapi kami kenal Allah, kami kenal Muhammad. Kami selalu kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya cakap macam tu. Tak adil. Masukkan kami dalam neraka Allah yang bahan panas-panas. Dah lah kami ni halus macam keliking. Bukannya besar-besar. Macam saya pun tunjuk tu orang yang besar-besar dekat bawah. Lepas tu mereka kata itu Nabi Adam. Dia cakap itu Nabi Adam. Saya pun cakap, Nabi Adam. Masukkan dia lah. Dia punya kerja. Bukan saya. Saya duduk jerit-jerit kat atas tu. Bukan kami. Kami ni halus-halus tak bersesuaian langsung dengan neraka Allah. Neraka Allah ni panas. Panas, sangat panas. Kena sikit hancur. Kena sikit hancur. Kena sikit hancur. Jadi balik, hancur balik. Jadi balik, hancur balik. Saya kata tak sesuai. Kami semua kenal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami bukan orang kafir. Kami orang Islam. Memang kami penuh dosa. Tapi kami kenal Rasulullah. Kami kenal ayat-ayat ni. Walaupun kami tak faham. Kami bukan orang Arab. Saya cakap. Kami faham. Nak tak nak saya nak keluarkan juga. Lepas tu dia, tapi Nya pun bercakap. Dia bercakap, tu nampak orang yang kat depan tu. Nampak? Dia sujud dah lama dekat aku. Pun aku tak ampun lagi umat dia. Dia akan sujud macam tu lah. Kau tahu tak tu siapa? Siapa saya tanya. Itu datuk kamu lah tu. Datuk kamu. Datuk saya. Ya. Saya diam. Saya kata tak lama saya diam. Saya macam merajuk. Macam perangai budak-budak lah. Ibarat lebih kurang macam tu. Saya kata, Ya Allah, sekali ni, kalau tak izinkan saya ni, sentuh bahu datuk saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak pergi goncang pokok tu. Saya nak pergi kebek-kebek daun dia. Saya nak pergi gonyok-gonyok daun dia. Dia pun tanya saya, kamu tengok pokok tu tak mendamaikan hatimu? Nak mendamaikan macam mana ya Allah? Mereka duduk dalam neraka tu meraung-raung sakit. Saya yang rasa ni tak boleh.
Tak boleh. Dan memang rasa tak boleh. Saya tak boleh, tak hati saya tak senang. Tiba-tiba masa saya duduk, saya pun cakap lagi, ya Allah, kalau nak bakar sangat, bakar Nabi Adam tu, saya cakap. Nabi Adam ni punca dia. Nabi Adam. Dulu dia duduk dalam syurga. Tiba-tiba dia kena turun. Bakar dia seorang-seorang. Saya cakap macam tu. Bakar dia seorang-seorang. Masa tu, aras tu bergegar. Bergegar aras tu. Bergegar. Kuatlah bergegar. Malaikat pengiring saya istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia semua berzikir. Saya ni duduk mengungkit. Kalau nak bakar, bakar Nabi Adam, saya cakap. Bakar Nabi Adam, saya cakap. Saya duduk mengungkit suara memekik-mekik atas tu. Saya dah tak rasa malu dah. Lepas tu malaikat pengiring kata, ya, memang orang zaman dia tak reti malu sikit. Dia cakap saya ni, zaman saya ni manusia tak reti malu sikit. Dia tengah-tengah buat perkara tak elok, dia sebut Allah. Allah dia kata elok, tapi Allah dia sebut. Dia orang memang perangai tak malu sikit. Saya sendiri tak faham. Lepas tu, tiba-tiba, lama tu, malaikat pengiring pun duduk berzikir. Saya pun ditarik oleh malaikat pengiring supaya sujud. Sujudlah berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lama berzikir. Sujud. Berzikir. Subhanallah, Subhanallah. Lama, memang cukup lama. Lepas tu, tiba-tiba malaikat pengiring pun bangun. Bangun, saya pun bangun. Dia pun seolah-olah macam pegang bahu saya. Tak apa. Macam ni, seolah-olah. Minta maaf kalau ayat saya salah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia kata tak apalah, kau pergilah sentuh. Saya izinkan. Dan saya ampunkan umat Nabi Muhammad. Dia. Lepas tu tiba-tiba malaikat pengiring pun sujud. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya ni tak faham lagi. Yalah, pasal saya pun masa tu dipaku tiba-tiba. Saya pun ikut sama apa yang ditasbihkan oleh malaikat tadi. Saya pun kata, ya Allah, betul lah. Allah izinkan saya sentuh bahu datuk saya, Rasulullah. Malaikat pun kata, ya, turunlah cepat-cepat. Saya pun turun ke bawah. Berlari turun. Tapi dalam pertengahan tu saya tengok pintu tu dah tak tutup dah. Dah tak tutup dah. Dia terbuka je. Jadi hati saya, perasaan saya rasa seronok sangat. Lepas tu saya pun pergi tu. Saya pun pegang bahu. Saya pun pandang lah. Rasulullah tengok saya tengok Rasulullah. Saya tengok pipi merah Rasulullah. Saya tengok juga gigi Rasulullah yang halus. Saya juga tengok bibir Rasulullah. Saya tengok cahaya dia. Saya tengok kening dia. Cerita ni belum habis lagi ya. Lepas saya tengok tu, Rasulullah pun macam riang lah. Macam senang hati. Hati yang senang. Lepas tu malaikat sekeliling dia pun senang-senang duduk bercakap. Dengan perkataan syukur, Alhamdulillah, apa semua sekali. Saya ni dah malu dah sampai bergegar-gegar dah ke atas tu. Saya malu. Saya berjalan pergi ke pintu neraka Allah depan Masyar tadi. Tempat yang saya keluar. Saya pergi situ. Penjaga pintu neraka tu pun cakap, kamu datang tempat aku buat apa? Dia tanya saya. Saya pun cakap lah. Tadi aku turun naik atas tangga syurga Allah. Jadi aku ni malulah nak naik lagi. Aku malu nak naik lagi. Jadi aku duduk sini boleh tak? Saya tanya dia. Dia kata tak boleh, tak boleh. Mu manusia, mu tak boleh duduk sini. Pergi naik, pergi masuk syurga. Aku malu pun naik juga, dia cakap. Aku nak pergi. Tak lama saya tengok sebelah pada pintu neraka tadi, orang yang dari neraka tadi keluar dengan compang-camping pakaian dia, compang-camping. Tapi dia apabila dia keluar dengan pakaian compang-camping, dan apabila dia keluar secara automatik pakaian dia tadi bertukar lah, jadi macam elok lah dari compang-camping tadi.
Lepas tu dia tidak masuk ke lorong yang saya masuk ke tangga tadi, tapi dia masuk lorong satu lagi. Saya pun cakap lah dengan malaikat malaikat yang depan pintu neraka tadi. Saya cakap, saya malu nak masuk situ. Saya nak masuk lorong ni lah. Saya cakap, biarlah bawah sekali pun tak apa. Saya cakap, pasal saya malu sangat-sangat ya. Dia kata, tak boleh. Try ya kamu pergi. Boleh masuk tak? Saya pun pergi. Apabila saya nak masuk, saya tak boleh nak melepasi hadang tadi. Hadang yang tak nampak ada, tapi tak boleh nak masuk. Macam ada satu sliding yang kita tak nampak dengan biji mata, tapi dia halang gitu. Saya kata tak boleh tahu pun tak boleh. Dia pun tanya, manusia, mu tak takut ke tengok aku? Mu tak takut ke tengok aku? Saya pun cakap lah, Allah tak letak kegerungan dekat hati aku tengok engkau. Saya cakap macam tu. Oh, engkau dah belajar turun naik tangga tak dia cakap. Saya pun rasa macam terpukul lah. Berani pula dia ejek aku. Saya cakap macam tu. Saya pun cakap, jadi aku dia kena naik tangga syurga Allah lah.